Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasiruddin bin Zamri bersama dengan Muhammad Aiman bin Ramli dan Muhammad Akmal bin Muhammad Noor akan mempersembahkan tugasan DISC 1082 yang bertajuk Inflasi Penumbang Ekonomi Negara. Isi kandungan yang terdapat di dalam e-book kami ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid, anjakan ke-7 pemanfaatan digital. Yang kedua ialah isu inflasi, pengenalan latar belakang inflasi memberi impak kepada pelaksanaan pendidikan digital, punca-punca inflasi, langkah-langkah menghadapi inflasi dan kesimpulan. Pengenalan yang akan saya jelaskan ialah pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baru menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Kini pendidikan menjadi sangat lazim dalam pembangunan pesat negara Malaysia. Pendidikan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Walau bagaimanapun, apabila tercetusnya isu-isu yang melibatkan bidang ekonomi, pendidikan di Malaysia turut terjejas dan terkesan. Oleh itu, pihak kerajaan telah mewujudkan pelbagai inisiatif bagi mengukuhkan sistem pendidikan selari dengan perkembangan ekonomi negara. Menurut Syamsiah 2022, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang memanfaatkan penggunaan digital bagi menambah baik sistem pendidikan ketika wujudnya isu ekonomi ini. Adakah hasrat PPPM akan tercapai walau isu-isu semasa yang timbul? 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama ialah akses kepada kejayaan. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Yang ketiga, pelaksanaan berkecakapan tinggi. Yang keempat, equity untuk semua murid. Dan yang terakhir, perpaduan dalam kalangan murid. Aspirasi dan hala tuju PPPM. Bagi mencapai hasrat PPPM, 5 sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid telah dijadikan garis panduan. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruh sistem pendidikan untuk melonjakkan pencapaian murid sebagai persediaan menempuh dunia abad ke-21. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Yang pertama ialah akses. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan iaitu pendidikan untuk semua. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan etnik agar mereka mencapai potensi maksimum. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak atas peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas menjelang tahun 2020. Isu keciciran pelajar di kawasan luar bandar dan minoriti perlu diatasi dengan segera. Kerajaan perlu membantu kanak-kanak ini dari segi kewangan, kemudahan, infrastruktur serta bimbingan dan kaunseling agar kemajuan pendidikan dapat dirasai bersama. Kemajuan pendidikan mengimplementasikan kemahiran berfikir aras tinggi kebat bagi mengasah kemahiran berfikir secara kritis kepada murid. Yang kedua ialah kualiti. Anak-anak berpeluang mendapatkan pendidikan cemerlang setanding pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti Program for International Student Assessment PISA dan Trend in International Mathematics and Science Study TIMSS dalam tempoh 15 tahun. Menurut Abdul Halim 2020, pencapaian Malaysia dalam ujian PISA semakin bertambah dari sebelumnya. Malaysia melonjak sebanyak 36 mata daripada 404 pada tahun 2009 kepada 440 pada tahun 2018. Pencapaian ini meletakkan Malaysia di kedudukan 47 daripada 78 negara yang terlibat.
Yang ketiga ialah equity. Sistem pendidikan yang terbaik telah disediakan kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, jantina dan tempat bagi memastikan kesamaan pendidikan. Tiga aspek yang telah diperkenalkan pasti menjadi penyebab kewujudan jurang equity, iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan. Sistem pendidikan memberi akses alternatif menarik, iaitu TVET, bagi mengasah bakat dan kemahiran murid-murid berkeperluan khas, juga tidak dipinggirkan. Diberi peluang untuk belajar mengikuti sukatan kurikulum yang telah ditetapkan, seterusnya mencapai kesaksamaan pendidikan. Yang keempat ialah perpaduan. Sejak memperoleh kemerdekaan, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik untuk memupuk perpaduan kerana murid berusia 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 masa daripada masa harian mereka di sekolah. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang, murid dapat belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian kaum. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi menjalin perpaduan, seterusnya membentuk identiti nasional warga Malaysia. Dan yang terakhir ialah kecekapan. Sistem pendidikan di Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan dalam sistem. Pembelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen pendidikan menunjukkan tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Sistem yang disediakan untuk sokongan dan sumber kepada sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah, yang membolehkan guru dan pengetua memberi tumpuan kepada aktiviti utama, penyampaian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan. Murid-murid perlu menguasai sepenuhnya kemahiran kemahiran literasi dan numerasi dan menguasai subjek teras. Yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid perlu mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah dan penaklukan. Seterusnya menguasai kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Murid-murid perlu belajar melibatkan diri sebagai pemimpin dalam kerja kumpulan. Mempunyai kecerdasan emosi, iaitu murid perlu bijak dalam mengawal emosi. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Murid-murid menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Murid-murid berpeluang untuk belajar bahasa lain untuk meningkatkan tahap kemahiran bahasa mereka. Yang kelima ialah etika dan kerohanian. Murid-murid diberi penekanan tentang satu set prinsip nilai bersama yang kukuh. Contohnya, kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik. Dan yang terakhir, identiti nasional. Rakyat Malaysia mestilah berpegang teguh kepada prinsip rukun negara, iaitu untuk membina murid-murid yang mempunyai kesedaran terhadap cinta akan negara. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang anjakan yang ketujuh, iaitu pemanfaatan digital. Apakah itu TMK? Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pengajaran dan pemudahcaraan PDP pada hari ini dilihat semakin naik. TMK merujuk kepada teknologi seperti perkakasan, perisian, telekomunikasi dan rangkaian, sama ada dalam bentuk yang nyata iaitu komputer peribadi, router, kabel, dan sesuatu yang tidak nyata iaitu perisian komputer. Saya akan menjelaskan tentang peranan TMK dalam pendidikan
iaitu TMK sebagai gudang ilmu pengetahuan. Iaitu poin yang pertama yang akan saya jelaskan, iaitu di mana TMK ini dia selari dengan slogan maklumat di hujung jari. Ini membolehkan pelajar dan pendidik mengakses pelbagai sumber maklumat secara dalam talian. Ini termasuk e-book, jurnal, akademik, laman web pendidikan dan banyak lagi. Akses kepada maklumat ini dapat memperluaskan pengetahuan pelajar. Poin yang kedua ialah TMK sebagai infrastruktur pembelajaran. Wujudnya laman web berasaskan TMK seperti Google Meet yang membolehkan guru menjalankan kelas secara atas talian sekiranya tamat waktu belajar secara bersemuka. Ini membolehkan murid-murid mendapat masa tambahan untuk mempelajari subjek-subjek tertentu dan menambah ilmu pengetahuan mereka. Mereka akan lebih menguasai subjek-subjek itu sekiranya guru bijak dalam menggunakan kemahiran teknologi dan komunikasi. Seterusnya saya akan serahkan kepada Akmal untuk menerangkan tentang pengenalan isu inflasi. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Nur. Jadi sekarang saya akan memberikan penerangan berkaitan isu yang kami pilih, iaitu isu inflasi. Sebelum itu izinkan saya memberikan sedikit pengenalan ringkas. Inflasi ini umumnya merujuk kepada peningkatan secara berterusan dan mendadak dalam harga barangan dan perkhidmatan secara umum di pasaran. Jadi maksudnya inflasi ini dia lebih merujuk kepada kenaikan harga barang yang terdapat di pasaran, seperti produk-produk keperluan harian ataupun barang-barang yang mentah yang kita tahu ianya sememangnya akan digunakan oleh rakyat di negara kita pada setiap hari. Jadi isu inflasi ini kita akan mengukur kadar inflasi menggunakan sebuah sistem yang kita namakan sebagai kadar pertumbuhan indeks harga pengguna, ataupun dalam bahasa Inggeris kita gelarnya sebagai Consumer Price Index, atau indeks harga lain yang mewakili barangan dan perkhidmatan asal yang dibeli oleh pengguna. Jadi isu berkaitan inflasi ini kita perlu memberikan perhatian kerana ianya merupakan sebuah isu yang amat serius dan sering menjadi masalah utama di dalam negara kita. Isu ini juga dialami oleh negara-negara luar, terutamanya negara yang mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi pasaran bebas ini ialah negara-negara yang mengamalkan sistem transaksi ataupun jual beli tanpa campur tangan daripada pihak kerajaan. Okey, di bawah ini kita dapat lihat menurut Bernstein 1968, Bernstein ini dia merupakan seorang pakar ekonomi daripada negara Amerika Syarikat. Jadi beliau menyatakan bahawa inflasi membawa masuk pada kenaikan secara berterusan di sesebuah negara dalam tempoh masa tertentu atau kenaikan harga secara umum. Jadi maksudnya Bernstein ini dia menyatakan bahawa kenaikan harga barang yang berlaku di sesebuah negara dalam tempoh masa tertentu. Tempoh masa itu seperti secara bulanan ataupun secara musim. Ini kita boleh gelarkannya sebagai salah satu contoh isu inflasi yang berlaku di sesebuah negara. Jadi saya akan menerangkan berkaitan dengan latar belakang inflasi ekonomi di negara kita. Laporan ini merupakan laporan yang kami ambil daripada Google, daripada Buletin Astrawani. Jadi pada tahun 2023, inflasi Malaysia dilaporkan telah mereda kepada 2% pada 2023 dengan indeks mata 130.5, iaitu terendah berbanding pada bulan Julai 2022. Jadi perbezaan ini dilakukan pada bulan yang sama tetapi 2 tahun yang berbeza, iaitu pada tahun 2023 dan 2022. Jadi perbandingan ini menunjuk bahawa terdapat penurunan indeks mata berbanding
Julai 2022 iaitu sebanyak 127.9. Selanjutnya kita akan melihat berkaitan inflasi di peringkat negeri. Jadi terdapat 9 negeri yang merekodkan peningkatan di bawah paras nasional 2.0% dengan wilayah Persekutuan Labuan merekodkan peningkatan paling rendah sebanyak 1.1% pada Julai 2023. Jadi bagi perbandingan dengan negara-negara terpilih pula, inflasi di Malaysia adalah lebih rendah berbanding Filipina, Singapura, Amerika Syarikat, Indonesia dan Vietnam. Merujuk pada laporan ini, ia telah menyatakan bahawa kadar inflasi di negara kita adalah lebih rendah berbanding negara-negara ini. Kita boleh lihat terdapat negara daripada benua Amerika iaitu Amerika Syarikat, benua Asia, Indonesia, Singapura dan Vietnam. Walau bagaimanapun, kadar inflasi Malaysia sedikit tinggi daripada negara-negara seperti Thailand dan China. Di mana Thailand memiliki kadar sebanyak 0.4% dan China adalah sebanyak negatif 0.3%. Jadi merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Buletin Asrawana ini, kita dapat simpulkan bahawa inflasi ekonomi di negara kita ini masih di dalam keadaan yang terkawal dan normal. Okay, jadi seterusnya kita akan melihat statistik peratusan kadar inflasi. Di dalam slide ini terdapat 3 raja utama, di mana raja yang pertama dia menunjukkan berkaitan peratusan kadar inflasi keseluruhan Malaysia, di mana semua data ini diambil merujuk pada kadar inflasi di seluruh negara kita. Dan bagi raja yang kedua ialah peratusan kadar inflasi bagi negara-negara yang terpilih. Di dalam raja ini menunjukkan terdapat 6 jenis kawasan ataupun negara, iaitu negara kita Malaysia, Amerika Syarikat, Filipina, Republik Korea iaitu Republik Korea Selatan, China dan kawasan di zon Euro. Dan bagi raja yang ketiga, kita dapat lihat peratusan kadar inflasi mengikut negeri-negeri. Semua data ini menunjukkan kadar inflasi di seluruh negeri yang terdapat di negara kita, daripada Perlis sehinggalah ke Borneo. Jadi saya akan meneruskan perbincangan ini berkaitan topik seterusnya, iaitu punca-punca berlakunya inflasi. Jadi umum mengetahui bahawa terdapat beberapa punca utama isu inflasi yang boleh mempengaruhi ekonomi di sesebuah negara, termasuklah negara kita Malaysia. Antara punca-punca tersebut ialah disebabkan pembangunan ekonomi ataupun ekonomi di sesebuah negara itu bangun. Seperti yang kita tahu, apabila rakyat di sesebuah negara dia memiliki keyakinan yang tinggi terhadap modal kewangan, mereka sememangnya akan melakukan perbelanjaan dan melakukan pinjaman daripada pihak bank. Hal ini kemudiannya mendorong kepada berlakunya peningkatan permintaan. Jadi maksudnya apabila semua rakyat mereka memiliki modal yang tinggi dan percaya akan modal tersebut boleh mereka belanjakan dalam jumlah yang banyak, jumlah produk di pasaran mungkin sukar untuk mereka dapatkan pada harga yang murah ataupun harga yang biasa kita beli. Jadi apabila semua rakyat masing-masing bersaing, maka inflasi akan berlaku dan rakyat akan memiliki kesukaran untuk memiliki sesebuah barangan itu pada harga yang sebenar ataupun harga yang mereka beli seperti sebelum ini. Jadi disebabkan permintaan yang tinggi dalam kalangan masyarakat, maka kenaikan harga barangan di pasaran akan berlaku. Jadi seterusnya adalah berkaitan kos pengeluaran. Peningkatan kos pengeluaran seperti harga bahan mentah, upah buruh dan kos pengangkutan boleh mengakibatkan berlakunya
peningkatan terhadap harga produk yang dibuat di pasaran. Jadi seperti yang kita tahu, di pasaran terdapat pelbagai jenis produk dan setiap produk ni dia menggunakan bahan ataupun material yang berbeza. Jadi sekiranya harga barangan ataupun harga bahan mentah untuk menghasilkan produk itu meningkat, maka semua barangan akan mengalami peningkatan harga pada kadar tertentu. Seterusnya adalah punca peningkatan aliran mata wang. Bekalan aliran wang yang banyak dengan kadar jumlah barangan yang terlalu sedikit untuk dibeli turut boleh mengakibatkan kenaikan harga. Maksudnya adalah sekiranya jumlah mata wang tu terlalu banyak, maksudnya jumlah wang tu dia terlalu banyak di sebuah negara dan banyak rakyat memiliki, maka kadar harga barangan itu juga boleh meningkat sebab permintaan rakyat terhadap barangan tersebut adalah sama dan sukar untuk dikeluarkan pada jumlah yang banyak serta memenuhi permintaan di pasaran. Jadi punca yang keempat yang saya akan menerangkan adalah berkaitan peningkatan harga di luar negara. Inflasi boleh menyerap dalam sesebuah negara melalui import, terutamanya bagi sesebuah ekonomi terbuka yang banyak mengimport barangan dan perkhidmatan dari luar. Jika harga import ini meningkat, maka ia akan memberi kesan kepada harga dalam negara. Jadi maksudnya, masalah ini umumnya berlaku kepada negara yang mengamalkan jual beli kepada pasaran yang bebas. Maksudnya tiada berlaku campur tangan daripada pihak kerajaan, serta jumlah barangan yang diterima ataupun yang mereka lakukan untuk mendapatkan sesebuah barangan itu dilakukan dalam kadar permintaan ataupun jumlah permintaan yang banyak. Sekaligus apabila mereka melakukan permintaan yang banyak bagi memenuhi permintaan di dalam negara mereka, maka ia akan memberi kesan terhadap harga dalam negara. Maksudnya harga dalam barangan di dalam negara perlu bersaing dengan produk daripada luar negara. Jadi kedua-dua produk ini akan mengalami peningkatan harga pada kadar yang agak tinggi. Seterusnya adalah yang terakhir, iaitu berkaitan dengan jangkaan pengguna. Jangkaan pengguna merujuk kepada inflasi yang boleh berlaku disebabkan sikap pengguna yang membuat jangkaan bahawa harga akan naik pada masa hadapan. Jadi mereka akan berbelanja secara banyak, seterusnya membolehkan pengeluar untuk melakukan penetapan harga yang lebih tinggi. Maksudnya apabila rakyat umumnya dia melakukan ramalan bahawa sesebuah barangan itu akan mengalami inflasi pada masa depan, mereka akan melakukan pembelian secara banyak. Dan apabila pembelian itu dilakukan secara banyak, maka kenaikan harga akan berlaku disebabkan permintaan dan sikap pengeluar yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga bagi mendapatkan modal keuntungan yang tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Ramli akan membentangkan inflasi memberi impak kepada pelaksanaan pendidikan digital. Yang pertama, peranti elektronik. Peranti elektronik amat penting dalam melaksanakan pendidikan digital. Komputer riba atau tablet ialah peralatan utama yang diperlukan untuk mengakses bahan pembelajaran, mengambil bahagian dalam perbincangan dalam talian dan menyelesaikan tugasan yang diberikan. Walau bagaimanapun, bagi keluarga yang berpendapatan rendah,
peranti ini tidak mampu dimiliki oleh setiap keluarga yang berpendapatan rendah. Kebanyakan keluarga tidak mampu membeli peralatan yang diperlukan untuk pendidikan digital bagi setiap pelajar. Hal ini menjadi cabaran bagi pelajar daripada keluarga yang tidak berkemampuan untuk mengikuti pendidikan digital. Yang kedua, capaian internet. Apabila ekonomi sedang meruncing, kos internet yang tinggi boleh menjadi beban yang berat bagi keluarga yang berpendapatan rendah. Di samping itu, tidak semua tempat mempunyai infrastruktur internet yang bagus. Jadi, pelaksanaan pendidikan digital menjadi lebih sukar bagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Capaian internet yang terhad boleh membantutkan pelaksanaan pendidikan digital, terutamanya bagi pelajar dari keluarga yang tidak berkemampuan. Mereka tidak mampu membayar kos internet yang tinggi. Hal ini boleh menyebabkan jurang akses pendidikan antara pelajar yang tinggal di kawasan bandar dengan pelajar yang tinggal di kawasan pinggir bandar. Yang ketiga, dana yang tidak mencukupi. Kekurangan dana boleh menjadi masalah kepada sekolah dalam melaksanakan pendidikan digital. Dalam situasi ekonomi yang sukar, sekolah menghadapi cabaran dalam membeli peralatan dan menyediakan latihan. Hal ini menghadkan sekolah untuk melaksanakan pendidikan digital dengan berkesan. Kekurangan dana juga menghalang penambahbaikan infrastruktur teknologi di sekolah. Infrastruktur teknologi yang tidak mencukupi boleh menghalang capaian internet yang pantas, stabil dan penggunaan platform pembelajaran dalam talian yang berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah menghadapi inflasi. Yang pertama, penambahbaikan sistem subsidi. Penambahbaikan sistem subsidi adalah salah satu cara yang efektif untuk mengatasi inflasi berkaitan dengan pendidikan. Kerajaan dapat meningkatkan subsidi bagi pendidikan, termasuk subsidi untuk buku teks, peralatan sekolah dan yuran pengajian. Hal ini akan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga dan memastikan akses pendidikan yang lebih murah. Salah satu contoh penambahbaikan sistem subsidi adalah ketika kerajaan memperkenalkan subsidi buku teks di mana setiap pelajar menerima buku teks secara percuma pada setiap tahun. Ini akan mengurangkan beban kewangan keluarga yang harus membeli buku teks pada setiap tahun kerana kerajaan telah menyediakan subsidi buku teks. Hal ini akan membantu mengatasi inflasi berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualiti pendidikan. Peningkatan kualiti pendidikan awam adalah langkah untuk menghadapi inflasi berkaitan dengan pendidikan. Dengan meningkatkan kualiti pendidikan awam, lebih ramai pelajar akan memilih untuk mengikuti pendidikan awam yang lebih murah dari pendidikan swasta. Hal ini akan membantu mengurangkan permintaan terhadap pendidikan swasta yang lebih mahal. Salah satu contoh peningkatan kualiti pendidikan awam adalah dengan meningkatkan
kualiti guru dan kurikulum dalam sistem pendidikan awam. Dengan memiliki guru yang berkualiti dan kurikulum yang relevan dan inovatif, pendidikan awam akan menjadi lebih menarik bagi pelajar. Hal ini menyebabkan lebih ramai pelajar memilih untuk mengikuti pendidikan awam berbanding pendidikan swasta. Yang ketiga, peningkatan penyediaan beasiswa. Kerajaan menyediakan lebih banyak beasiswa kepada pelajar cemerlang dan dari keluarga yang berpendapatan rendah agar dapat membantu mengurangkan beban kewangan mereka. Beasiswa ini meliputi yuran pengajian dan kos penginapan. Salah satu contohnya adalah ketika pihak universiti menyediakan beasiswa penuh kepada pelajar cemerlang yang tidak mampu untuk menampung kos pengajian mereka. Dengan adanya beasiswa ini, pelajar yang memiliki potensi akademik yang tinggi tetapi tidak memiliki kewangan yang cukup dapat memperoleh pendidikan yang sama. Melalui peningkatan penyediaan beasiswa, kita dapat memastikan bahawa pendidikan tetap dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Yang terakhir, peningkatan kesedaran kewangan. Program kesedaran dapat mengajar masyarakat tentang pentingnya perancangan kewangan dan pengurusan kewangan yang bijak dapat membantu mereka menghadapi inflasi dengan lebih baik. Hal ini termasuk pengurusan hutang, perancangan perbelanjaan dan pelaburan bijak. Pelajar boleh mengikuti program pendidikan kewangan yang disediakan oleh kerajaan atau badan bukan kerajaan untuk meningkatkan kesedaran kewangan dalam kalangan masyarakat. Program ini dapat memberikan kesedaran dan ilmu berkaitan perancangan kewangan, pengurusan hutang dan pelaburan. Dengan adanya program ini, masyarakat akan memiliki pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengurusan kewangan. Jadi saya akan teruskan pembincangan ini berkaitan kesimpulan yang kami rumuskan berdasarkan semua isi pembincangan yang kami bentang sebentar tadi. Jadi masalah inflasi memiliki kesan signifikan terhadap sistem pendidikan dan ekonomi sesebuah negara. Jadi maksudnya kesan signifikan ini bermaksud kesan yang spesifik yang ditumpukan di dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Kenaikan kos pendidikan, penurunan kuasa beli ataupun kuasa pembelian serta pengurangan pelaburan dalam pendidikan adalah beberapa kesan yang dapat kita semua lihat. Inflasi yang tidak terkawal juga dapat memburukkan kesenjangan sosial dalam akses pendidikan. Oleh kerana itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola inflasi untuk memastikan kestabilan ekonomi jangka panjang dan akses yang adil terhadap pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Jadi maksudnya pihak pemerintah perlu bijak dalam mengatur strategi ataupun langkah bagi membolehkan semua rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang mereka mempunyai hak. Seperti yang kita tahu, pendidikan ini adalah terbuka dan semua masyarakat, tidak kira latar belakang, boleh mendapatkan pendidikan yang mereka perlu. Baiklah, kita pergi kepada sesi persoalan. Persoalan pertama yang telah ditujukan kepada kami ialah bagaimana pihak sekolah dan institusi pendidikan menangani kenaikan kos operasi akibat inflasi dalam sistem pendidikan. Untuk menjawab persoalan ini ialah
pihak pentadbiran sekolah perlu menjalankan tinjauan berkala terhadap pembelajaran operasi mereka dan mengenal pasti peningkatan kos yang perlu diberi keutamaan. Selain itu, institusi pendidikan boleh menjalinkan kerjasama dengan syarikat-syarikat tempatan untuk mendapatkan sumbangan atau bantuan dalam bentuk peralatan atau kemudahan. Akhir sekali, inovasi dalam pengurusan sumber. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk mengurangkan kos jangka panjang. Itu saja, saya serahkan kepada Aiman. Persoalan: bagaimana pihak sekolah dan institusi pendidikan menangani kenaikan kos operasi akibat inflasi? Pihak pentadbiran sekolah perlu menjalankan tinjauan berkala terhadap perbelanjaan operasi mereka dan mengenal pasti peningkatan kos yang perlu diberi keutamaan. Selain itu, institusi pendidikan boleh menjalinkan kerjasama dengan syarikat-syarikat tempatan untuk mendapatkan sumbangan atau bantuan dalam bentuk peralatan atau kemudahan. Akhir sekali, inovasi dalam pengurusan sumber. Hal ini termasuk penggunaan teknologi untuk mengurangkan kos jangka panjang. Okey, jadi saya akan teruskan pembentangan ini berkaitan persoalan yang telah saya pilih, iaitu tentang bagaimanakah isu inflasi yang wujud dalam dunia pendidikan mampu mempengaruhi nilai integriti dan accountability penjawat awam, iaitu guru semasa mereka berkhidmat. Jadi untuk menjawab soalan ini, saya akan menerangkan tentang bagaimanakah masalah inflasi itu akan mengganggu perkembangan potensi bagi seseorang guru. Jadi umumnya masalah tuntutan kenaikan gaji sememangnya akan diperkatakan ekoran daripada kewujudan isu inflasi di dalam dunia pendidikan. Hal ini kemudiannya menyebabkan para guru akan menuntut kenaikan gaji kerana timbulnya ketidakpuasan hati terhadap bayaran yang mereka terima. Disebabkan inflasi, kos sara hidup meningkat, jadi para guru mungkin terdapat segelintir yang berasa tidak puas hati dan perlukan bayaran yang setimpal bagi mereka. Selain itu, sekiranya para guru merasakan gaji mereka sedikit, prestasi pengajaran dan motivasi semasa mereka berkhidmat sebagai pejabat awam turut terjejas. Kesannya, para pendidik akan kurang bersemangat dan mengalami stres yang teruk sekiranya mereka gagal menguruskan stres tersebut. Jadi maksudnya apabila seseorang guru tu dia berasa stres disebabkan gaji yang bagi mereka kurang setimpal, jadi mereka akan kurang bersemangat dan mungkin tidak akan memberi 100% ataupun fully committed semasa mereka bergelar sebagai guru.